perbincangan dan wacana dalam beberapa sesi yang lalu soal perkauman, rasism dan kesan yang parah kepada masyarakat, kaum, negara dan kemanusiaan. Saya menyentuh tentang kupasan oleh pengarang terkenal, pengarang Roots, iaitu Alex Haley, mengenai Malcolm X. Dan dalam bukunya The Autobiography of Malcolm X, satu buku yang sangat memberi kesan termasuk kepada saya semasa saya muda. Saya ingat membelinya setelah ada persidangan belia sedunia di United Nations di New York. Saya masih di universiti masa itu, dan membaca The Autobiography of Malcolm X as told to Alex Haley, the author of The Roots. Buku ini menjelaskan tentang siapa dia Malcolm X, ya. Seorang anak muda, tidak banyak pendidikan, di Harlem, kawasan miskin luar New York, terlibat dalam kegiatan dadah dan rompakan dan sebagainya. Masuk penjara. Di penjara dia ada kesedaran bila ditemui oleh beberapa tokoh dari The Nation of Islam. The Nation of Islam ni diasaskan oleh Elijah Muhammad yang mengaku dirinya Nabi yang dapat wahyu di Chicago. Banyak cerita-cerita separuh-separuh Nabi ini. Walau bagaimanapun, anjuran mereka, gesaan mereka adalah supaya orang kulit hitam bangkit untuk menghidupkan black supremacists, pokoknya, ya. Dulu kita kata white supremacists. Ada kezaliman Ku Klux Klan yang paling parah, membakar, membunuh orang kulit hitam, dan ratusan tahun sebelumnya menjadikan mereka hamba abdi, kerana faham orang kulit putih itu maha berkuasa dan agak satu kaum yang superior, yang di atas. Jadi Nation of Islam ini menjadi satu gerakan baru membantah ini dan menganggap yang hebat, yang bersih, yang mulia, yang supreme adalah black Muslims. Dia keluar dari penjara, tapi di penjara dia hanya menelaah buku. Orang yang pendidikan rendah dan hanya menelaah buku, ratusan entah ribuan buku dikuasai, diperbaiki penguasaan bahasa, ilmu dalam pelbagai bidang. Saya masih ingat bila ditanya dalam salah satu wawancara, alma mater kamu di mana? Dia tak pernah ke universiti, tak pernah ke college. Dia jawab, alma mater saya buku. Jadi saya syorkan, pertama, terutama di kalangan muda, bacalah The Autobiography of Malcolm X. Anak kulit hitam, tertindas, miskin, masuk penjara, keluar penjara, tokoh The Nation of Islam, kemudian pergi ke Baitul Maqdis, melawat masa itu Jerusalem, muftinya Amin Hussaini. Ada dialog. Amin Hussaini, cara dakwahnya itu hebat. Dia tidak jadi macam setengah-setengah pegawai agama atau ustaz kita yang hukum salah, degil, kasar, murtad atau kafir. Dia tidak. Dia tahu Malcolm ini bukan Islam, ya, kerana menganggap Elijah sebagai Nabi. Tetapi dia tidak menyentuh sehingga Malcolm nak ke Mekah, nak menunaikan haji. Dia kata, wahai anakku, kamu mesti memeluk agama Islam dulu. Bila kamu memeluk agama Islam, baru boleh pergi menunaikan fardu haji. Baru dia tegangkan. Di Mekah itulah yang menjadi kesan kepada Malcolm, kerana dia dalam surat dia kepada adik dia atau kakak dia dalam buku ini, Autobiography Malcolm X, my dear sister, kata dia, ini dia Islam. Bila pakai ihram, dia kata, kamu anak raja, kamu anak boroh kasar, kamu profesor, alim terkemuka, kamu orang petani biasa, semua pakaian yang sama. Dan ini, kata dia, belum pernah dia rasakan sepanjang hidup dia di Amerika Syarikat, bagaimana semangat dan jiwa merdekakan manusia dan menjadikan manusia itu sama, putih, hitam, kaya, miskin. Itu roh dan semangat kesan daripada
menunaikan fardu haji. Jadi bila baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, itu hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pendekkan cerita, lepas itu dia menjadi jago dan tokoh hebat, pemidato yang hebat, pembahas yang terkenal, dan menyatakan bahawa orang kulit hitam itu mesti merdeka jiwa mereka. Dia tidak mau rupa parasnya nak ikut orang kulit putih. Budaya ikut kulit putih. Cara makan semuanya ikut cara kulit putih. Tetapi anggap mereka itu merdeka. Dia kata selagi kita tidak merdeka jiwa dan fikiran, kita akan tetap menjadi hamba. Dan inilah yang dilakukan dalam sistem di Amerika dan kulit putih yang menekan. Dia tragedinya ditembak mati di New York tatkala menyampaikan pidato. Dia dah hadapan isteri dan anak-anaknya.